So mana satu kita nak pilih, kita pilih yang bawah tu. Kita jangan tertipu dengan harga, dengan apa, jangan yang tertipu lah dengan harga. Kita tengok harga dia banyak macam yang atas tu, kita pun pergi dekat atas. So tak. Ya, sebab apa saya suruh yang pergi garanti? Sebab garanti itulah, ingat tadi dia tuliskan garanti tu, kontes tersebut jamin, dia garanti yang pemenang akan dipilih dan duit akan dibayar. Itu adalah jaminan. Kalau kita pergi dekat bahagian atas tu, yang RM616 kontes yang atas tu, walau kita menang sekalipun, belum tentu kita dapat duit tu. Di situ dia belum tentu. Kalau untuk kontes ni bukan macam job. Macam job kan kita kena tengok betul-betul klien ni kan. Kena tengok dia verify payment ataupun tak, buat deposit ataupun tak, dia klien okey ataupun tak. Banyak benda kita nak tengok kan. Tapi kontes tak perlu. Janji ada garanti, okey. Kita terus on. Kita terus bid. Ada garanti je kita on. Kalau kita bid, atau kita masuk. Kalau tak ada je kita elak. Senang je. Tak payah pun kita nak tengok about the employer semua tu, tak payah. Itu je kita tengok. Garanti tu je. So, apa sebenarnya garanti ni? Macam mana dia garanti kita? Macam mana dia boleh garanti pemenang akan dipilih dan duit akan dibayar? Macam mana dia boleh garanti? Okay, saya bagi satu contoh situasi. Okay, so contohlah katakan ada satu kontes ni. So, kontes holder dia, manusia lah, klien macam biasa kan? So, kontes holder ni pun post lah satu kontes dalam finance.com. So, dia pun post. Okay, and then kontes tersebut dibuka selama seminggu. Dia buka kontes tu selama seminggu lah. Dia pun post. Okay, tapi pada hari ketiga, kita macam orang dah join, orang join kan. So, bila hari ketiga, kiranya belum tamat lagi kontes tu. Kontes tersebut belum tamat lagi. Kontes holder tersebut, saya bagi the worst case scenario, iaitu kontes holder tersebut mati. Ni tak ada sakit-sakit semua, tak ada, mati. Kontes holder tersebut mati. Kontes tak habis lagi ni. Tapi kontes holder tu dah mati dah. So macam mana dia nak garanti kita yang pemenang akan dipilih dan juga duit akan dibayar. Sedangkan yang tukar nak pilih pemenang tu, iaitu kontes holder tu, dah mati. Siapa ada idea tak? Macam mana dia boleh garanti? Kalau saya tadi tu kan, dia cakap kan, dia akan garanti, tapi kontes tersebut tak tamat lagi. Kontes holder tu dah mati dah, tak sempat pilih pemenang. So macam mana pemenang dipilih? Macam mana dia garanti kata pemenang tu akan dipilih? Macam mana duit tu pula dia akan bayar? Dia akan pilih siapa sebagai pemenang sebenarnya? Sedangkan kontes tersebut tak tamat lagi, siapa sebagai pemenang? Macam mana dia tentukan pemenang tu? Kita kalau 100 orang kan, satu orang yang join. So kalau dia pilih seorang sebagai pemenang, so mungkin yang adil tu seorang yang dipilih tu. Macam mana cara dipilih? Ada idea ke? Macam mana dia garanti? Ni saya nak disebabkan asyik saya je bercakap kan. Kali ni saya nak turut tuan-puan berfikir sikit. Saya nak tengok respon daripada tuan-puan pula. Kalau contoh kes macam tadi tu, kontes holder dia mati, macam mana pemenang untuk kontes tersebut dipilih dan dibayar? Macam mana? Sedangkan orang yang nak tentukan pemenang tu dah mati. Voting, voting macam mana tu? Voting di kalangan freelancer ke ataupun voting macam mana? Voting di kalangan peserta tu lah. Macam ni? Voting. Mungkin lah kan voting untuk di kalangan peserta. So ramai kata voting mesti ada TNC atau terms and condition tu. Yelah, kiranya yang Cik Rahim tu macam mana? Agak-agak idea macam mana dia pilih tu. Pemenang tu dia pilih macam mana? Macam mana dia garanti pemenang akan dipilih? Jadi voting di kalangan peserta atau ramai yang pilih voting. Boleh jadi voting. Okay. Ada lagi ke idea lain? Cik Adam, ada kan Cik Adam idea? Macam mana ni? Kontes holder dah mati ni, macam mana ni? Siapa pemenang ni? Wasiat. Itu wasiat, sebelum dia mati dia wasiat. Okay, dia kata, okay, nanti finance.com tolonglah pilih sebulan-sebulan. Kalau saya mati nanti, dialah pemenangnya. Dia wasiat macam tu ke?
Okay, ada cakap like pun boleh jadi juga. Tapi dia tak berapa tepat, tapi boleh jadi. Okay, dah tak ada idea dah. Cik Adam tadi, Cik Adam. Okay. Terasa masing-masing pun dah pening-pening kan, dah petang-petang ni nak suruh berfikir lagi. Cakap apalah coach ni. Orang dah petang-petang dah penat-penat ni nak suruh fikir lagi apa semua kan. So, saya bagi terus jawapan dia. Jawapan yang sebenarnya adalah freelancer.com freelancer.com akan ambil alih tugas tu. So, freelancer, tak betul-betul ada. Ni, ada kata ada phone call tak betul-betul. So, bila kes macam tu jadi, because contest holder tersebut tak pilih pemenang, jadi freelancer.com ni akan campur tangan. Freelancer.com akan campur tangan. Disebabkan dia tengok player dia tak respon kan. Dia punya contest holder dia tak respon. Contoh macam contest dah tamat, lepas tu tak ada respon, pemenang tak dipilih dan sebagainya. So masa ni lah freelancer.com akan campur tangan, iaitu freelancer.com ni yang akan pilih pemenang. Freelancer.com yang akan pilih pemenang. Tapi macam mana dia pilih? Okay, dia akan pilih pemenang berdasarkan entry mana yang dapat star paling tinggi, rating paling tinggi. Kita tunjuk contoh sikit. Tengok dekat sini. Okay, kita perasan tak dekat bahagian gambar kan, gambar dekat bahagian kiri tu kan, kita perasan entry tu bawah dia ada star, ada 5 star, 5 star, 5 star, 5 star tu kan. Dia ada star tu kan. So star tersebut adalah contest holder yang bagi. Star tu hanya contest holder saja yang boleh bagi, selain daripada itu tak boleh. Kalau kes macam tadi tu, contoh yang kes ni kan, contoh macam kes ni, okay, masa contest holder tersebut masih hidup, mungkin dia ada pilih seorang, dia sempat bagi yang 5 star tadi tu dekat seseorang lah, dia sempat bagi sebelum dia mati. Okay, maka contest holder, maka freelancer.com akan pilih orang yang star paling tinggi tu, iaitu yang 5 star tadi tu, sebagai pemenang. Dia akan pilih sebab yang bagi star tu adalah contest holder. So dia akan pilih, kalau ada seorang, maka seorang tu lah yang pemenang dia. Tapi isu dia sekarang, kalau ada 10 ataupun ada 20 ataupun semua tak ada rating, macam mana? Kalau seorang memanglah kita boleh terus bagi dia sebagai pemenang kan. Contoh ni kalau ramai yang dapat 5 star ataupun semua orang tak dapat star, so siapa pemenang dia? Okay, kes kedua pula, kalau semua orang 5 star ataupun semua orang tak ada star, senang cerita semua orang sama je. So rasa-rasa siapa pemenang dia? Kontes dibatalkan. Kontes tak dibatalkan, dia dah guarantee. Dia dah guarantee pemenang akan dipilih dan dibayar. Tak dibatal. Dia dah guarantee tu. Boleh balik. Okay, so kalau tak ada idea, saya bagi tahu, jawapannya adalah kalau semua orang sama, maka semua orang tu adalah pemenang. Yes, prize tu akan dibahagikan. Dia macam pemenang dia tak pilih, tapi duit tersebut dia akan bahagikan sama rata. Dia akan bagikan sama rata dekat semua rating yang paling tinggi. Tapi pemenang tak adalah. Tak adalah semua dijadikan pemenang. Tak adalah. Kiranya, tapi duit tu dia akan bahagikan sama rata kepada siapa star yang paling tinggi, siapa rating yang paling tinggi. Contoh kalau macam semua sama, so dia akan bagi semua lah. Tapi kalau contohnya ada 3 orang saja yang 5 star, so dia akan bahagi 3 lah. Ataupun ada seorang saja 1 star, yang lain semua 0 star, so dia akan bagi dekat seorang tu lah. Dia contoh. Dia akan bahagikan sama rata dekat siapa yang star dia ataupun rating yang paling tinggi. Dia contoh. So duit tu dia takkan pulangkan balik. Kontes-kontes yang garanti ni, duit tersebut dia takkan pulangkan balik dekat kontes holder. Dia memang akan bagi dekat siapa yang masuk. Sebab itulah kalau macam kita punya peserta sendiri kan, mana suka-suka join kontes tu, kadang-kadang diorang tak menang pun. Diorang tak menang, tapi diorang menang duit-duit yang bagi-bahagi.
Dia menang duit yang bagi-bagi ni. Sekejap saya mungkin akan sekejap saya nak tengok ada tak contoh. Sekejap saya cari. Baru-baru ni ada yang kita punya kita punya peserta yang dapat duit yang bagi-bagi ni. Sekejap saya cari sekejap. Okey, dah jumpa dah. So, saya akan share screen sekarang. Okey, ini dia. Ini adalah satu contoh. Kalau kita tak menang, tapi contest holder tu tak pilih pemenang, jadi contest tersebut adalah guarantee. So, dia akan bagi-bagikan duit. Contoh macam kat sini, Khairul Ikhwan ni kan. So, dia dapat 0.31 USD. So, logo, dia punya tajuk kontes tu adalah logo for therapy practice. So, dia dapat 0.31 USD. Ini setelah dia tu dah bagi-bagilah. Mungkin kontes ni harga dia tak mahal, and then penyertaan dia ramai. So dia kena bagi kepada ramai orang kan. So sebab tu dah dapat sikit. Kalau kontes tersebut mahal, and then penyertaan dia kurang, so lebih banyak lah kita akan dapat. Seperti nampak yang dibagi-bagikan. Okay, so kita akan terus kita proceed balik dengan kita punya slide. Okay, tips yang kedua adalah kita join kontes yang dia punya entry dia sikit. So dia punya entry dia sikit. Kalau kita tengok contoh dekat depan ni, yang dekat bawah tu ada 30 entry, ada 30 penyertaan. So dekat atas tu adalah 3 penyertaan. So kita join yang 3 tu. Sebab persaingan dia lebih kurang. Kalau kita rajin cari, biasanya kita akan jumpa lah kontes-kontes yang dia punya penyertaan ni sikit. So kita cari penyertaan yang sikit supaya dia punya persaingan lebih kurang. And then yang seterusnya adalah kita cari kontes yang hampir nak tutup. Kita hampir dah nak tutup lah. Contoh macam dekat depan ni, dekat slide ni, yang kontes dekat bawah tu, dia punya nak tutup dia lama lagi, iaitu 6 hari 23 jam. So kalau boleh kita elakkan kontes-kontes yang lama lagi nak tutup ni. Kita cari ataupun kita join konten-kontes yang dah nak tutup. Okay, sebab dia adalah kalau kita join kontes yang lama lagi nak tutup, kita macam kat bawah tu kan. Okay, kita pun ada buat kita punya hasil kerja kan. Kita punya penyertaan tu. Penyertaan kita tu pun cantik, lawa. Lepas tu kontes holder tu macam dia berminat. Dia akan bagi 5 star dekat kita. Kita pun rasa macam wah, kita ada chance nak menang lah kontes tersebut kan. Tapi disebabkan kontes tu lama lagi dibuka, kita jangan yakin dulu. Sebabnya nanti kita akan perasan ramai freelancer lain ni yang join penyertaan tersebut, diorang tiru kita punya penyertaan ni, kita punya hasil kerja tu, diorang akan tiru. Sebab apa diorang tiru? Sebabnya kita ni dapat 5 star rating. Bermaksud kontes holder minat dengan kita punya penyertaan tu. So ramai orang akan tiru. Diorang akan tiru, diorang akan try buat yang lebih baik lah. Dia macam tu. So masa mula kita harap kita fikir kita boleh menang, tapi rupanya lalas kita dah tertinggal belakang dah. Semua orang yang semua tiru, diorang buat lebih cantik dan sebagainya. Sebab tu lah kalau boleh kita elakkan kontes yang dia punya masa tu panjang lagi. Kita macam kalau 6 hari 23 jam ni bermaksud kontesnya adalah kontes baru lah. So kita elakkan dari benda macam tu supaya tak nak orang tiru kita punya tu. Faham And then benefit dia apabila kita join kontes yang dah nak tutup, satu yang tadi tu lah, kita dapat mengelakkan orang tiru. Satu lagi adalah kita akan dapat result tu laju. So siapa dia punya pemenang apa semua tu, kita dapat tahu dengan cepat lah. Kalau kita manakala dekat bawah tu, kita kena tunggu seminggu kan, ataupun seminggu lebih baru kita dapat tahu pemenang dia. Tapi kalau kontes dekat atas tu, mungkin esok tu kita tahu dah siapa pemenang. So laju lah. Faham Okay, and then yang nombor 4, setiap kali kita nak masuk, kita nak hantar kita punya penyertaan dan sebagainya, make sure kalau untuk designer, gunakan mockup. And then setiap penyertaan kita tu kita letak watermark supaya orang tak boleh nak ambil, orang susah nak tiru dan sebagainya. So janganlah kita hantar yang kalau kita punya design tu kan,
Kita design logo, so kita letak terus logo tersebut, kita screenshot, kita letak terus. Yang itu orang senang nak tiru. Orang boleh trace balik je. Tapi bila kita guna mockup ni, sebelum mockup macam biasalah, gambar tu akan jadi sengit lah, jadi macam tu lah. So susah lah orang nak tiru tu. Orang nak trace balik tu susah. Faham Okay, and then yang nombor 5 ni, okay, so yang ni kita buat ataupun kita hantar kita punya penyertaan tu, okay, mengikut kontes holder punya minat. Ini kes yang tadi lah yang tiru ni sebenarnya. Okay, so kalau setiap kali kontes tu dia punya penyertaan dia, kita boleh nampak siapa yang kontes holder tu minat. Kita nak tahu kontes holder tersebut minat atau tak berdasarkan star tu lah, dia punya rating tu. Kita macam kat sini semua fakta kan, bermaksud ini adalah jenis-jenis logo yang kontes holder tu suka. So kita sebagai peserta baru ni, kita akan jadikan logo-logo yang kontes holder suka ni, yang star tinggi-tinggi ni sebagai rujukan untuk kita hasilkan versi yang lebih baik, supaya kita boleh kalahkan diorang ni. Janganlah kita jadikan penyertaan yang tak ada star semua tu sebagai rujukan. So walaupun contoh kita tengok penyertaan yang tak ada star tu mungkin lebih menarik daripada yang ni kan, tapi itu menarik di mata kita, tapi menarik di mata klien ataupun kontes holder adalah jenis yang macam ni. So kita kena ambil idea daripada jenis macam ni lah, ambil idea dia, kita try come out dengan sesuatu yang lebih baik. Faham nombor 5 ni. Okay, and then yang seterusnya adalah, okay, contoh katakanlah kita punya penyertaan tu dapat 5 star, and then ramai lagi ataupun ada lagi beberapa penyertaan yang lain dapat juga 5 star sama macam kita. So semua boleh dikatakan macam sama hebat lah, semua 5 star kan. Okay, so waktu ni kita boleh gunakan satu tips, iaitu kita boleh share kita punya link kontes tu dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita yang ada account freelancer lah, supaya diorang boleh like entry kita tu, diorang boleh like kita punya penyertaan kita tu. So contohnya bila kita punya penyertaan tu banyak like, lebih banyak like daripada orang-orang yang lain tu, nanti bila kontes holder tu nak pilih pemenang, mungkin dia akan tengok lah, tengok, dia pun confused kan, semua sama 5 star kan, dia pun confused. Jadi dia tengok yang kita punya ni paling banyak like. So kita punya mindset ni, manusia punya mindset yang mudah je. Kalau banyak like bermaksud ramai orang suka. Sebab tu lah dekat Facebook ada button like, ada button unlike kan, kat Facebook ada like, Instagram pun ada like. So semua orang kejar like tu. So lagi banyak like bermaksud lebih ramai orang suka. Sama juga macam case kat sini. So kalau dia tengok kita punya entry tu banyak like, mungkin dia kata, ini orang ramai paling suka ni semua. So chance untuk kita pilih sebagai pemenang tu tinggi. Okay, faham Okay. So habislah kita punya tips untuk kontes. Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Lepas ni saya akan tunjukkan secara live macam mana nak join sesuatu kontes tu dan sebagainya. Okay, ada soalan ke nak tanya? Macam biasa kalau ada soalan boleh lontarkan di ruangan chat. Rasa macam tak best kontes kan? Dengar macam tak best kontes, tapi sebenarnya best kita punya pengalaman kan. Kita punya partisipan ni paling ramai ataupun boleh dikatakan ramai yang buat duit dengan kontes. Dia macam tu, dia ramai yang buat duit dengan kontes. And then kadang-kadang kalau kita perasan kontes tu nanti banyak terarah kepada graphic designer. So kita ni bukannya graphic designer, so macam mana kita nak join kan? Sebenarnya ada tools-tools ataupun website-website yang boleh kita gunakan, untuk hasilkan logo dan sebagainya tu. Tak perlu pun kita kena guna Photoshop apa semua, tak perlu. Ada contoh macam website macam Canva dan sebagainya kan. So website macam tu kita boleh gunakan untuk buat brochure ke, template ke dan sebagainya untuk join kontes. Walaupun kita bukan graphic designer. And then yang best dia untuk kontes, kita punya profile semua tu tak penting. Contohnya kita punya profile tu, kita cakap kita punya IT, engineering,
data entry dan sebagainya, itu semua tak penting. Kita dapat bad review ke dekat kita punya profile ni, semua bad review, itu pun semua tak penting. Sebab bila kita join kontes, apa yang penting adalah kita punya hasil kerja itu saja. Klien dia takkan tengok kita punya profile. Dia akan tengok kita punya hasil kerja tu. So kalau hasil kerja tu menarik minat dia, so kita akan boleh menang. Walaupun kita punya profile tu teruk yang amat. Faham tak? Sebab itulah kadang-kadang orang lebih kiranya ramai orang join kontes ni sebab tak kisah pun dia punya background apa, dia punya profile apa semua kan. Tak payah nak tukar apa semua, tak perlu join je kontes. Siapa-siapa boleh join kontes. And then saya nak share sikit antara orang yang yang bagi saya yang impress saya sangat lah sepanjang saya mengajar dulu kan, mengajar daripada tahun 2017 sampai sekarang kan. Dia adalah salah seorang kita punya success story juga, tapi daripada UniKL. Dari seorang student ni. Okay, so UniKL ni saya cerita sikit kan. Dulu kan saya masuk dalam universiti kan, masuk IPTA, IPTS dan sebagainya. So bila nak masuk UniKL ni dia macam demand sikit tau. Walaupun dia IPTS, and then program ni adalah program free yang tak berbayar, sepatutnya orang lebih suka. Sebab orang tak boleh nak keluarkan modal dan sebagainya. Tapi UniKL ni dia demand sikit. Saya tak pasti ada kalangan perempuan ni ada yang kerja UniKL ke apa kan. Tapi masa zaman saya tu UniKL ni dia demand sikit. Apa yang dia demand adalah, dia cakap disebabkan program kita ni boleh dikatakan benda yang baru, and then nak masuk dalam universiti pula tu, nak ajar diorang punya student pula tu. Okay, so diorang cakap diorang hanya terima kalau ada success story dia, di kalangan diorang sahaja. Success story yang kat luar-luar ni diorang tak nak terima. Bagilah Kak Ming ke siapa-siapa ke semua tu, dia tak nak terima, dia tak nak dengar. Dia hanya nak success story daripada universiti dia, dari kalangan pelajar dia, baru dia terima. So ni kes UniKL, dahsyat kan, unik kan. So masa tu pun kita come out dengan kita bincang apa semua kan. So kita come out dengan solution, ataupun kita come out dengan satu planning dan sebagainya kan. Okay, so macam ni. Okay, kita kedua-dua pihak ni setuju. Kita nak hasilkan success story daripada UniKL. Tapi kedua-dua kita orang letakkan syarat lah. So UniKL dah letakkan syarat yang pertama kan, iaitu dia nak success story daripada UniKL. So pihak kita orang pun ada letakkan syarat juga, iaitu tolong bagi student diorang yang terbaik. Student diorang yang terbaik tapi bukannya terbaik dalam belajaran, bukannya for flat student kan, yang exam power dan sebagainya, bukan. Kita tak nak student macam tu. Kita tak nak for flat student, semua tak nak. Apa yang kita nak adalah student yang paling power dekat diorang punya skill. So cara UniKL trace benda tu adalah berdasarkan assignment, berdasarkan projek dan sebagainya. So dia cari siapa yang projek tu, siapa yang paling power, siapa markah paling tinggi. Bukannya siapa yang paling pandai, tak. Itu yang kita minta. Siapa yang paling power dekat projek dan sebagainya, bukannya siapa yang paling pandai. Dan UniKL bersetuju. So UniKL masa tu dia bagi dekat kita orang 6 orang student dia. Dia bagi 6 orang masa tu. 6 orang student orang yang diorang katakan yang terbaik lah. Dari segi projek dan sebagainya. So kita pun terima, and then UniKL pun sediakan kelas, satu macam bilik pun sebenarnya, bilik kecil dekat UniKL tu. Diorang sediakan bilik tu, and then diorang sediakan Mac kan, Mac kan, komputer Mac kan. Semua Mac yang paling power tu masa tu dia sediakan untuk yang dia punya student tu yang terbaik tu lah kononnya kan. And then tugas kita orang masa tu adalah, tugas trainer kena ajar yang 6 orang ni selama 2 minggu. Kena ajar diorang selama 2 minggu. Okay, kiranya kena supaya student diorang ni dapat buat duit yang sebanyak yang boleh masa tu. So kita orang pun semua mula masuk kelas apa semua kan. Okay, saya ada perasan satu student ni, dalam 6 orang tu ada satu student yang menarik saya punya perhatian. Dia adalah perempuan. Saya bukan tertarik sebab dia lawa ke apa semua, tak. Saya tertarik sebab dia punya skill dia. Dia buat kerja, dia punya multitasking apa semua, saya tengok macam ush, laju dengan kerja laju dan sebagainya, design dia power apa semua, dia buat kerja, dia boleh sampai multitasking semua dia boleh buat kerja. Saya tengok. Dia adalah perempuan. Tapi bila kita bayangkan perempuan macam perempuan yang macam lemah lembut dan sebagainya kan, dia bukan. Dia perempuan yang rambut pendek, yang macam pancake, tahu kan pancake kan, tapi dia bukan pancake.
Dia bukan pancake. Lepas saya tanya apa semua, dia bukan pancake, dia adalah wanita sebenar. Cuma dia berpawatakan tomboy sikit dia. Tapi saya memang respect dia. Dia memang, dia punya skill dia memang bagi saya power lah. Dia graphic designer. Okay, and then nak jadikan cerita, dalam masa 2 minggu tersebut, student tadi tu lah, yang perempuan tu, dia jana income paling banyak sekali. Hampir 300 USD masa tu. Dalam masa kurang daripada 2 minggu. And then yang student ni pula, dia bukannya tiap hari datang. Sebabkan dia ada kerja freelance kat luar dan sebagainya, dia busy lah. Mungkin hari pertama dia datang, hari kedua tak datang, hari ketiga datang balik. Itu pun datang pagi je, petang dia hilang. So walaupun dia macam tu, dalam masa 2 minggu tu dia generate income hampir 300 USD. Walaupun orang yang baru, freelancer yang baru. Dan kebanyakan duit yang dia generate tu datang daripada kontes. So dia masuk kontes semua, dia menang. Dia masuk kontes, dia menang. So dalam masa 2 minggu tu dia buat duit. So kiranya macam dia tu salah seorang satu story kita, salah seorang saya punya peserta yang saya impress lah. Itu dia punya kisah dia. And then dia sebabkan dia dan juga dia punya kawan-kawan dia pada dapat job dan sebagainya. So disebabkan dia dan kawan-kawan dia 6 orang dari itu, maka UniKL pun setujulah untuk terima program Duo ni masuk dalam UniKL. Tapi sebelum masuk dekat UniKL, lecturer diorang dulu nak belajar. Macam-macam diorang demand kan. Kita kena ajar lecturer diorang dulu, lecturer semua. Kena ajar lecturer diorang. Yang ni kita buat kat hotel, kat Melaka. Memang lecturer diorang demand tinggi nak buat kat hotel sebagainya kan. So kita buat kat hotel, kita ajar lecturer diorang. Lepas tu dia dah ajar lecturer diorang, barulah kita dibenarkan untuk ajar diorang punya student. Yang tadi tu saya cerita kisah dia punya student kan. Nanti mungkin hari esok saya akan tunjukkan pula salah seorang dia punya lecturer dia. Macam mana lecturer dia boleh buat duit kan. Dulu yang kita ajar dulu tu, ada salah seorang dia punya lecturer dia, dia punya buat duit dia lagi lah. Dia punya kerja dia tak banyak pun, tapi dia punya duit dia tu memang sangat-sangat banyak. Nanti saya akan share esok. Saya akan tunjukkan dia punya profile tu. Itu adalah sedikit kisah orang yang kiranya bermula daripada kosong, tapi dia generate income banyak melalui kontes. Saya faham kan? And then satu kontes ni, dia macam kenapa orang suka. Ni ada yang cakap kan, UniKL MIIT, yes betul. Kenapa ni Cik Izzati ni orang UniKL ke? UniKL MIIT yang dekat Kampung Baru tu. Dekat Kampung Baru. Sebab UniKL kita hanya masuk dekat situ je. Oh, student UniKL. So yang UniKL MIIT dekat Kampung Baru tu. So kat situ je. UniKL lain kita tak sempat nak masuk. Sebab 2019 tu dah ditamatkan program ni. Kita hanya masuk UniKL MIIT je masa tu. So nanti mungkin kita esok lah kita tunjuk dia punya lecturer ni, macam mana dia buat duit. Okay, so itu adalah sedikit kisah mengenai orang yang berjaya dekat kontes lah. Okay. So saya akan tunjukkan macam mana nak join kontes. Panjang lebar pun bebel kan. Lalu ke sana ke sini lah. Okay, so kita akan tunjukkan macam mana nak join kontes. Okay, mudah je. Yang pertama adalah macam biasa, konsep dia sama macam nak cari job. Kita tekan dekat bahagian browse. Okay, and then ada kat sini kita nampak ada search by type ni kan. Ada project, kontes dan juga freelancer. So kita pilih yang bahagian tengah-tengah, kontes. So kita pilih kat situ. Okay, so ini adalah konten kontes yang keluar berdasarkan skill yang kita ada kat sini, kat bahagian skill ni kan. Okay, so kalau tuan-tuan perasan, kebanyakan mungkin konten-konten yang kebanyakan yang keluar ni lebih terarah kepada graphic designing. Contoh kalau saya clearkan saya punya skill ni, okay, so kebanyakan kontes lebih terarah kepada graphic design. Mungkin ada juga kontes yang berkenaan dengan skill tuan-puan, tapi mungkin tak banyak lah. Tapi kebanyakan adalah graphic design. Yang ni boleh dikatakan yang paling banyak lah. Okay, tapi dalam konten-kontes ni semua, kadang-kadang ada konten-kontes yang mudah kalau kita pandai cari. Sebagai contoh, ada konten-kontes yang minta untuk namakan dia punya company. So sekarang nama je, nama boleh je kan. Kita just bikin nama, kita masuk je.
tak payah pun nak reka design dan sebagainya kan. So kalau kita pandai, kalau kita rajin cari, kita akan jumpa. Kita try kita try cari saya tak garanti tapi benda tu kadang-kadang ada. Sebelum ni saya ada jumpa. Kita tengok